Bolehlah hantarkan audio ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya hari ini bawa anda ke satu kawasan nak melihat bagaimana cara berkempen. Ini kawasan Presiden UMNO, saudara. Mai ada apa dia punya apa ni minta TV apa pun, kalau ada pun tu lalu tepi jalan. Sepanjang perjalanan saya tadi, saya melihat ramai, banyak malam-malam kempen. Ini hari pertama, saudara. Selepas kita menjalankan penamaan calon semalam, hari ini bermulalah kempen mengempen. Sepanjang jalan ada daripada Parti Harapan, kita tengok tadi. Sahabat saya juga, bukan orang lain, Saudara Syamsul Iskandar, berdagang daripada Melaka. Orang Bangladesh kata you are most welcome. Kemudian on the way dari itu jumpa pula ni ada kawasan, ada kemah-kemah PAS, kemah-kemah Perikatan Nasional. Inilah setara indahnya kita di bumi kita ini. Bagaimana kita bebas memilih siapa saja, dan sepanjang 13 hari ini, mulai malam ini selama 13 hari ini, saya rasa tentulah di sekitar Bagan Datuk ini meriah dengan kempen. Saya minta maaf, saudara, sebab saya tak dapat membuat live jam 9.30 tadi, sebab sahabat saya Ustaz Norman, dia bawa saya masuk ke ladang kelapa sawit. Bersama dengan saya Sidang Latif. Saudara, ini di kawasan desa. Beginilah caranya, saudara. Saya tidak memilih untuk buat satu live di tengah-tengah dewan dan sebagainya. Baik, tapi bagaimanapun saya harus memberi penjelasan dan juga penerangan apa yang berlaku pada negara kita. Saya melihat sekarang ni kedudukan laporan COVID-19. Jadi saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio menghantar kiriman awal pagi tadi. Saya tengok seram sejuk. Saudara, seram sejuk kerana kedudukan COVID-19 nampaknya meningkat lagi. Kerana kemarin 4,360 jangkitan, tapi semalam jangkitannya sudah meningkat pada 4,621, saudara. Sebab itu dalam musim-musim kempen ni, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Mana admin saya ni? Tolong cari admin saya sebab nak ambil gambar orang ni apa semua. Panggil admin. Mana admin saya ni? Panggil dia. Sebab dia nak ambil gambar sini supaya pelayar-pelayar juga nak tengok juga wajah-wajah orang kampung, wajah kawasan Presiden UMNO. Saudara, apa khabar saudara Empat Telang Kering, saudara Abdul Aziz, saudara Hanif. Terima kasih. Dan dalam keadaan begini, saya melihat semalam jangkitannya sudah meningkat pada 4,621. Saya tidak akan menggunakan mikrofon, memekak aja, saudara. Biar rapat-rapat begini senang, lebih dekat. Kita lebih dekat, lebih mesra dengan pengundi, lebih mesra dengan penduduk. Maklum sajalah, saudara. Warga di apa nama kampung ni? Kampung Sempang Pat. Kampung Sempang Pat Rungkuk. Nama kampung Sempang Pat. Ya. Tak nampak pun sempangnya. Sana depan. Oh, di sana depan tu. Gitulah, yuk. Teman ni kadang-kadang orang Perak kata Raban Tebin mencari tempatnya. Baik, saudara, bahawa semalam punya jangkitan 4,621, saudara. Dan ini adalah merupakan hari yang ke-964. Dah 964 hari COVID-19 tak lekang-lekang dari bumi kita ni. Kemudian jumlah jangkitan keseluruhan kumulatif 4,923,530 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu dalam musim-musim lembap begini, kita jaga kebersihan diri kita, jangan ada jangkitan. Bagaimanapun, kalau boleh admin ambil gambar-gambar teman-teman ada begitu, kan? Ya, jadi saudara Bakat Ahmad, saudara Mit Taji, saudara Tailong. Apa khabar saudara Tailong? Saya berada di Simpang 4, Rungkuk, saudara. Bukan lingkup, Rungkuk, ya. Dan daripada pendapatan saya, sejumlah 10 buah negeri meningkat lagi, saudara. Dan cuma 6 negeri saja susut. Lain-lain negeri macam di Selangor menyeramkan. Saya bersama dengan Ustaz Norman. Dia orang Selangor. Dia orang orang mana, Ustaz? Orang Meru. Orang Meru. Jaga-jaga, hati-hati Selangor. Sebab di Selangor saja jangkitannya sudah 2,018 orang semalam saja, saya. Dan di wilayah Persekutuan 806 orang.
Di Sabah 272. Di Pulau Pinang 228 jangkitan. Ya. Di Negeri Sembilan 335 tinggi saudara. Okey, Sempang Santai. Dan di Melaka 196. Begitulah gambaran yang kita dapat bagaimana apa ini kedudukan Ya, COVID-19 tak ada yang penyakit, tapi menyerang kita bumi tak kita membesar secara suara. admin saya ambil dari mana pula tu dari belakang. Besar suara ni. Ya, Dia berdiam je, tak ada terbuka, tak ada. oh, dari belakang pula nampak begitu. Sembang santai. Oh, nak ambil gambar dia jauh. Biarlah saudara. Ya puan apa Buzaya, Okey, Salam Syah, apa khabar orang Muar? Teman sekarang ni berada di Rungkup di Rungkup Itu kawasan Parlimen Presiden UMNO. Saudara lihat sendiri saudara, begitulah rapatnya Presiden dengan ahli-ahlinya. Ini merupakan ahli-ahli yang bersama-sama dengan Datuk Seri Zahid. Inilah rakyat rakyat Bagan Datuk yang disantuni oleh beliau, yang berusaha untuk membawa pembangunan dan sebagainya. Siang tadi jam 11 tadi saya makan roti canai. Di simpang mana tadi tu? Dekat Hutan Melentang. Dekat Hutan Melentang. Sedap saudara. Dan petang tadi kita makan dodoi. Walau ini tak tahu. Ada kuih-kuih ni boleh makan lah. Ini kakak ini. Santai, boleh makan, ambil minum, boleh. Tak ada masalah saya. Saudara. Terima kasih saudara Somad. Apa khabar? Bukan di utara ni. Ini saya bukan di utara lah saudara Ona Petai, tapi berada di simpang 4 Rungkup. Ya saudara. Baik. Sebelum apa-apa pun Ustaz, saya perlu juga memberi pencerahan. Hari ini tak ada e-commerce lah. Jangan risau, tak ada e-commerce. Cuba saya harus memberi gambaran, kalau boleh pandangan saudara ya. Bagaimana kehidupan kita ni, naluri kehidupan kita ni perlu disantuni. Saudara, ramai yang tidak tahu bahawa doa orang yang dizalimi adalah merupakan sangat makbul dan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ingat saudara, doa orang yang dizalimi itu mudah dan cepat diperkenankan oleh Allah. Tak begitu Ustaz? Bersama sebelah saya ni Ustaz ni, dia ngangguk je dulu, belum lagi dia nak bercakap. Sekejap lagi saya bagi dia bercakap lah. Ini cara dia berkempen macam mana saudara, kita dengar. Kemudian saudara, perbuatan menzalimi orang lain, sama ada bersifat dendam atau fitnah, saudara, amatlah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tidak diredai. Sebab itu jangan kita melemparkan fitnah. Saya agak kecewa juga. Tak tahulah warga Bagan Datuk seronok ke tak seronok dia dengar bos dia kena fitnah dia orang macam-macam lah. Saudara, kata ponor rogo lah, saya pun tak tahulah apalah dia orang ni. Dan orang Islam tidak boleh menghinaya orang Islam lainnya, tetapi wajib membantu menghindarkan kezaliman serta menolong saudara yang dizalimi. Saudara, ini kena ingat saudara. Ini perbuatan menghina orang lain di mata masyarakat adalah sebenar-benarnya haram saudara. Jangan main-main, dan tidak sewajarnya dilakukan kerana perintah untuk menutup keaiban orang lain itu perlu diperingatkan. Itu antara jaluran kita hidup ini, jalani kehidupan biarlah dengan secara berhemah, mengikut naluri yang ditetapkan. Ya, saudara. Itu bukan cakap saya. Teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya. Saya bukan ustaz. Sebelah saya ustaz. Tapi saya tak ada ijazah untuk bercakap soal agama dan sebagainya. Hanya menyantuni teman-teman yang menghantar kiriman pada saya, saudara. Dan jangan lupa saya mutiara kata kita, ini adalah kiriman sahabat saya Tan Sri Osusukam. Katanya, menangislah saat membaca Al-Quran jika anda memahami maksudnya. Jadi kalau kita faham maksud Al-Quran itu, menangislah anda saat membaca Al-Quran. Dan menangislah saudara ketika sujud di hadapan Yang Maha Esa, kerana tangisan itu milik kita, sedangkan kebahagiaan adalah anugerah ilahi. Saudara dia mantap bagi teh lagi apa semua, bagus juga sekali saudara. Datang kat sini, orang bagi minum teh, kopi, alhamdulillah. Baik-baik rupanya orang di Bagan Datuk ni. Baik saudara. Kemudian saya ingin beri penjelasan sedikit pada saudara kedudukan semalam. Kedudukan semalam, mana ke benda Allahnya tu? Duhai. Minta maaf saudara, saya tercari-cari. Ini
Mana dia tadi ni? Okey, saudara. Dari segi dapatan saya, sejak selepas saja penamaan calon dilakukan, bahawa terdapat 9 negeri, 9 kawasan parlimen, pertandingannya 2 penjuru, 1 lawan 1. Ini kita balik terus masuk gear 3 saja, tinggal 4. Untuk 2 penjuru ada 9 kawasan parlimen. 3 penjuru, 3 orang berentap saya, 54 kawasan parlimen. Untuk 4 penjuru, banyak. 4 penjuru ada 82 kawasan parlimen di seluruh negara. Ini termasuk Sabah, Sarawak dan Sarawak ni. Kemudian untuk 5 penjuru 43, 6 penjuru ada 24. Dan ini banyak betul. 7 penjuru ada 5, iaitu di Alor, di Kanga, di Kelang, Sungai Siput dan juga Sungai Buloh. Sungai Buloh tu tempat Khairi Jamaluddin, KJ The Brothers. Saya. Dan untuk 8 penjuru, apa orang semua ni berebut-rebut nak jadi wakil rakyat. Saya pun tak faham kenapa lah dia orang ni. Apalah istimewanya wakil rakyat, saya pun tak tahu. Sedangkan mereka tak tahu bahawa amanah yang terpikul di bawah mereka. Rakyat kali ini dia tak nak tengok dah wakil rakyat bergamuk dekat parlimen, maki hamun. Rakyat nak tahu apa yang kamu santuni untuk rakyat. Apakah ekonomi kami akan dibela? Apakah kami ada cukup makan minum untuk anak-anak bini kami? Macam di Bagan Datuk ni, apakah harga kelapa sawit itu dapat dipertingkatkan? Itu paling penting. Bukanlah berebut nak jadi wakil rakyat. Dan terdapat 8 penjuru 3 kawasan parlimen. Ya Allah, 9 penjuru pada dia. Tak pernah. Saya sejak rasanya jadi wartawan, sejak daripada tahun 76, tak pernah berjumpa pun satu pertandingan pilihan raya untuk 9 penjuru, iaitu di kawasan Ampang. Apa lagi? Mak Lampir. Kawasan sudah dah ramai betul orang nak mengerjakan Mak Lampir ni. Dan ada juga 10 penjuru saya. 10 penjuru, artinya 10 orang yang mendaftar semalam untuk bertanding untuk satu kursi parlimen, iaitu kursi Batu. Memang kepala batu lah kawasan itu. Dulu wakil rakyatnya, ahli parlimen jadi bebas. Di panjang ni tu. Panjang apa tu? Panjang kertas undi. Panjang 10 jam. kertas undi orang warga di Batu, bukan di Bagan Datuk ya. Di Batu, kalau dia nak mengundi, dia tarik betul zup macam buka kipas. Sialah, itulah keadaan saya, gambaran saya dapat. Dan untuk makluman, seramai 3 orang Menteri Besar dan Ketua Menteri pun bertanding parlimen juga. Apakah hanya dia orang ni? Dah jadi Menteri Besar, nak juga jadi ahli parlimen. Tak menyempat-nyempat. Tapi dia orang tidak pula membubarkan kawasan dia orang negeri. Itu masalahnya. Negerinya adalah ini pertama sekali di Pulau Pinang. Sepatutnya kalau ketagih sangat nak bertanding pilihan raya ni, bubarkanlah Pulau Pinang. Tidak juga. Memang redah begitu. Dia dah jadi ketua menteri, nak bertanding juga ahli parlimen. Kemudian satu lagi, itu Chow Kiam Yu di Selangor pun tidak dibubarkan di orang negeri. Tengok dulu. Tok Sidang. Mereka nak bertanding juga. Sepatutnya biarlah, dah tak nak bubarkan Dewan Negeri, tak payahlah bertanding. Tak gitu. Ini gatal benar dia nak bertandingnya. Jadi dah 2 kawasan. Ada lagi rupanya, iaitu di Selangor, iaitu Yang Amat Berhormat Saudara Amiruddin Syahri. Dia bertanding kawasan Parlimen Gombak. Gamaknya nak mengerjakan Azmin Ali lah tu, tak gitu. Orang Selangor macam mana? Betul itu. Cuba cerita gambar sikit macam mana Sekretariat Menteri Besar awak. Saya bersama Ustaz Norman. Beliau adalah penganalisa politik. Sebab saya bawa sekali nak dengar. Apa cerita pandangan Ustaz? Bagi tahu. Saya rasa mereka bertanding di parlimen sekarang ni, dia nak test dulu market tu di peringkat parlimen. Kalau dia bubar dua-dua, parlimen federal lah bubar. Kalau Selangor bubar, kalau hilang huyung semua. Jadi dia nak test parlimen dulu. Dia menang tak menang. Kalau tak boleh menang, Don ni dia jaga-jaga lah dia macam mana. Artinya dia nak tengok bahawa macam mana mood rakyat. Macam saya katakan bahawa kali ini pilihan raya kali ini saudara, dia bukan pilihan raya yang suka-suka. Seperti mana kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Zizai Hamidi, dia kata ini adalah the mother of election, iaitu ibu kepada segala
ini pilihan raya yang pernah kita lalui. Silap pangkah, silap pangkah bulan, merana lagi. Hantu tak sanggup. Teman tak sanggup lah nak kena kurung lagi 2 bulan. Saudara. Dan satu lagi iaitu di Negeri Sembilan. Yang Amat Berhormat Saudara Amiruddin Harun pun tak bubar juga. Jadi kalau macam di Perak ni Datuk Syarani dia bubar, tapi dia tak ada pun nak bertanding parlimen, dia bertanding luar negeri jelah. Kalau macam di Pahang, Datuk ini Yang Berhormat Datuk Wan Rusdi, dia tak ada masalah pun pada dia. Kemudian satu lagi di Perlis, kan? So 3 negeri tidak yang telah pun membubarkan dewan luar negerinya. Tak ada pula sibuk-sibuk nak bertanding, jadi dia jaga kawasan dia saja. Tak gitu ni Tok Sidang? Ya, saya. Tok Sidang boleh bagi komen tak Tok Sidang? Kita dengar pandangan Tok Sidang. Saudara. Sebenarnya pada saya lah. Pada saya ada pilihan raya pada kali ini agak mencabar sikit lah. Cabar dari semua melibatkan negeri-negeri dalam Malaysia ni lah. Kerana masing-masing sekarang ni semua nak berebut jadi wakil rakyat. Nak menyebut jadi wakil rakyat. Jadi bila berebut dia berlaku lah persaingan yang masih ada sekarang ni. Ada 4, ada 5, 6, 7, 8, 9 kan. Jadi itu menjadikan masalah kepada pengundi-pengundi. Jadi masalah kepada pengundi. Layar saya, nama dia Samsul Anwar. Dia kata tapau semua. Dia kata. Kalau dia bagi Datuk ni, tapau semua campak ke laut. Adalah jawabnya sampai 10 orang nak bertanding. Betul. Menghabiskan duit rakyat, betul lah demo ni. Kemudian ini itu keadaannya. Tapi saya nak bagi tahu pada saudara, saya melihat masih lagi saya berkeyakinan kedudukan sepatutnya malam ini saya memberi penjelasan juga, memberi komen tentang kedudukan ahli-ahli parlimen yang bertanding, saudara. Tapi saat ini untuk pengetahuan anda, kita bermula dengan kerusi. Tiba-tiba dia pergi Perlis Sulu apa hal pula ni. Dia sepatutnya boleh Perlis dulu. Komputer ni pun dah view macam tuannya. Musim-musim pilihan raya ni dengan teman-teman pewai yup. Hujan. Jadi hujan-hujan ni kena jaga kesihatan. Kena jaga apa ini COVID-19 Tok Sidang, apa pesan Tok Sidang pada anak buah Tok Sidang? Pada saya lah. Bila dulu dah mula reda lah COVID-19 ni. Tapi sekarang ni nampaknya dah naik balik. Kemungkinan dia ikut naik ke pasal semangat pilihan raya tu kot. Dia datang balik kan. Jadi kepada anak buah ataupun orang kawasan ini kena digalakkanlah memakai mask masa ni dan menggunakan basuh tangan tu, mengelakkan pada berlakunya pembiakan COVID tu. Itu sajalah saya pandangan. Ini untuk kampung ni macam mana kedudukan pandangan dapat Tok Sidang lah. Dari segi berapa ramai anak-anak perantauan, anak-anak kita yang belajar di luar kawasan sini. Pengundi luarnya berapa ramai? Pengundi luar 300 lebih lah. Oh, 300 lebih pengundi luar. Pengundi tempatan? Pengundi 8, pengundi tempatan lebih kurang. Sini tak ramai, lebih kurang 1063 pengundi. Kawasan sini? Kawasan sini. PDM sini lah. PDM sini ya. Saudara, saya bawa saudara ke sini untuk saudara melihat bagaimana sebenarnya begini jugalah yang dilakukan di seluruh negara. Tak gitu Ustaz Norman? Seluruh negara kita mengadakan pilihan raya ni bukan hanya di kawasan Simpang 4 ni. Rasanya di dalam daerah Bagan Datuk ni kan dalam 4 calon rasanya maulah malam ini berterabur demo mengempin. Cuma yang kita harapkan janganlah sepanjang musim kempen ni kita maki-memaki. Yang bertanding sama-sama Melayu. Kita adalah warga cinta damai. Kita tidak suka kepada caci-cacian. Yang paling penting macam saya katakan setiap malam, kita mengharapkan hadirnya seorang pemimpin yang lain dan tak bukan mereka dapat menyantuni masalah rakyat. Masalah anak-anak sekolah, apakah terjamin ada beasiswa? Masalah isteri di rumah, apakah terjamin keselamatan? Masalah anak-anak kecil, apakah terjamin kesihatannya? Masalah anak muda yang keluar dari Menara Gading. Ramai tak Ustaz ni Tok Sidang orang sini yang belajar di universiti.
Sini tak ramai lah, lebih kurang 30-40 orang ada lah. 30-40 orang daripada kampung Simpang 4 ni, saudara. Mereka adalah bakal menjadi graduan. Takkanlah lepas jadi graduan tu bawa motor Grab tersadar tepi parit tu nanti. Ada yang keluar kelayakan sebagai insinyur, ada yang keluar sebagai arkitek. Apabila peluang pekerjaan itu semakin nipis. Ini juga yang memeningkan. Saya melihat ada semalam saya berkesempatan, saudara, berbual dengan Datuk Seri Presiden dan kawasan dia datang, kita jumpa dia lah ya. Datuk Seri Presiden dia kata dia punya concern ataupun matlamatnya, dia mahu melihat bahawa setiap masalah rakyat ini dapat disantuni. Kehidupan rakyat itu lebih penting. Lebih-lebih lagi di kawasan Belau, di kawasan Bagan Datuk ni. Apa pendapatan sebenar di sini dan ni apa Sidang? Sini peratus dia pertanian. Pertanian apa? Pertanian kelapa, ada sawit, ada pisang, dia saja pertanian lah. Pisang, kelapa, kelapa sawit. Ada nelayan? Nelayan sini pun ada. Nelayan pun sini. Jadi secara pekerjaan biasa, warga desa yang mengharapkan hadirnya rezeki daripada Allah SWT. Jadi mereka insan-insan yang tidak berdosa. Tapi masalahnya kadang-kadang kerana pimpinan negara dipimpin oleh orang yang tidak langsung prihatin. Ya. Boleh Ustaz Norman contoh-contoh cara Ustaz Norman berkempen lah. Nak dengar. Ustaz Norman cakap. Kita dengar cara ni. Ini orang berkempen. Teman tak berkempen tu. Sila Ustaz. Dia kempen saya mudah saja. Ya. Dalam apa jua keadaan, Nabi kita SAW memberikan ingatan kepada kita semua. Tak kira lah semua manusia lah. Sebab ia ditujukan kepada manusia, tetapi khusus kepada orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, la yuldakhul mu'minun min juhrin wahidin marratain. Maksudnya gini, tidak harus kepada seorang mukmin dipatuk ular 2 kali dalam lubang yang sama. Tidak harus. Tidak harus. Ya. Benda tidak wajar. Ya. Tidak wajar seorang mukmin dipatuk ular 2 kali dalam lubang yang sama, dari lubang yang sama. Maksudnya tu, kita ni kan dah kena tipu 2018. Kita dah ditipu oleh manifesto Temberang lah. Manifesto tipu oleh Pakatan Harapan. Rakyat beri mandat kepada mereka, tapi mereka tak boleh tunaikan. Alasan dia, kami tak jangka kami boleh menang. Jadi kami letaklah apa-apa benda yang bulan bintang ni dalam manifesto, sebab kami tak anggap kami boleh menang. Jadi kami seolah-olah nak tipu rakyat. Jadi kali ni orang yang sama juga yang datang. Cuma yang PH tu masih ada. Tetapi ada satu parti yang bersama PH dahulu, dia salin kulit. Dulu dia bersama-sama dengan PH. DAP, PKR, PAN dan PPBM, parti bersatu. Cuma sekarang ni yang masih kekal dalam PH ialah 3 parti, DAP, PKR dan PAN. Tetapi yang PPBM ni dia bersalin kulit. Dia tubuhkan satu parti Perikatan Nasional tu. Dia ajak pula PAS masuk dalam kulit yang baru. Dia nak ajak UMNO. UMNO tahu perangai salin kulit ni. Sebab mereka dah tipu 2018. Maksud dia, walaupun mereka bersalin kulit banyak kali, berbeza-beza kulit, tetapi kita jangan tertipu. Yang mematuk rakyat, yang menipu rakyat dahulu 2018, PKR, DAP, PAN dan PPBM. 3 kekalahan dengan kulit lama. Cuma yang satu ni dia bersalin kulit. Ular. Nabi sebut pun jangan dipatuk ular 2 kali. Ular ni kan dia boleh salin-salin kulit tu. Nak salin warna, dulu warna merah, kemudian nak tukar warna biru, esok mungkin kelabu tai anjing. Jadi bersalin kulit, sifat ular tu. Jadi Nabi kata tidak layak, tidak harus orang yang beriman dipatuk ular 2 kali dalam lubang yang sama. Tidak layak orang yang beriman ditipu oleh parti yang sama 2 kali dalam pilihan raya walaupun berbeza. Hari ini di kempen lagi tu. Itu saya kempen mudah je. Itulah je. Itu antara ciri-ciri kempen saya yang diutarakan. Bagi saya mengatakan
Tak boleh. Kali ini tahun ni rakyat pening kepala. Tak boleh gunakan besar. Saya nak bagi tahu bahawa rakyat pening kepala. Sebab dulu 4 parti balun UMNO Barisan Nasional saja. Hari ini UMNO balun PKR balun amanah balun PAS balun UMNO balun Bersatu. Rakyat pening yuk. Itu yang sampai 8 sampai 10 bertanding tu. Apa ke gila je dia orang nak jadi wakil rakyat. Sedap sangat ke jawatan wakil rakyat? Bukan, bagi saya itu amanah. Bukan mudah saya kalau dalam mengikut amanah. Sabar malam, tunggulah. Saya ingat selepas pilihan raya nanti berjumpalah dengan saya. Kalau wakil rakyat tak bekerja, kita balur cukup-cukup. Tak gitu Ustaz? Boleh kita tanya dengan ketua kampung ni. Nak tanya pula Tok Sidang. Apa pandangan Tok Sidang? Banyak berbenar ni demo bertanding ni. Pada saya lah, saya bila banyak sangat pertandingan yang berlaku kan, jadi pemilih atau pengundi menjadi keliru. Jadi bila benda itu menjadikan kesangan tu akan berlakunya tak berminat. Pengundi-pengundi tu untuk nak keluar. Malas aku nak mereka berebut kan. Jadi akan melibatkan pengurangan undi. Sedangkan masa sini sekarang ni di Bang Datuk ni malam tu pun dia ada ni Samsul Iskandar dia tu dengan Noiza lepas tu 20 malam ni. Jadi bila begitu berlakunya jadi masalah kepada pengundi nak milih siapa nak dipilihnya. Pasal dia tengok sana orang ni ndak, sini orang ni ndak kan. Jadi berlakunya pengurangan undi bukan menambah undi. Kan? Berlakunya pengurangan undi. Bila berlaku penembungan 3 penjuru 4 penjuru akan berlaku lah. Jadi di sini yang kita risaukan. Nombor satunya kita risaukan anak-anak muda. Anak-anak muda ni yang pengundi baru, dia tak ada tahu tentang sangat politik, pengembangan politik, pembangunan kampung apa sama masalah. Jadi kita takut ini yang orang yang mudah dipengaruhi depa-depa ni. Apa sekarang ni depa tengah melabur ni. Jadi saya tak sebut lah parti-parti mana. Tengah melabur ni. Jadi kita takutkan yang melabur ke melabun? Melabur. Maknanya menyumbah lah. Menyumbah. Melabur. Jadi kita yang kita takutnya anak-anak muda. Dia tebur jala. Ini yang kita takutkan berlakunya pengurangan undi pasal depa tak ada pegang budak-budak muda ni dari segi politik. Depa tak tahu, tak ambil share pun. Yang pengundi baru ni kan. Tapi apa ini Tok Sidang, anak muda sekarang ni semua pakai media sosial. Berita di hujung jari sekarang ni saya pun faham juga. Saya yakin anak-anak muda pun mereka bukanlah golongan yang orang kata macam kita dulu masa umur bini Tok Sidang umur 18 tahun tu. Itu memang Tok Sidang tak berapa faham sangat lah. Ya. Masa itu nak mengorak pun segan-segan dah. Segan-segan. Atau surat pun letak botol purung tak gitu Ustaz. Tapi zaman anak-anak muda hari ni laju. Tanpa kita sedari, anak-anak muda mereka berkomunikasi dengan teman-teman mereka di London, di Amerika. Kan tentulah sampai. Cuma kita mengharapkan agar anak-anak muda kita ini fikirlah, berhati-hatilah tentang untuk masa depan. Jangan kita biarkan diri kita mudah untuk diperlakukan atau diperkotak-katikkan ataupun mendengar segala dakwah dan sebagainya. Jangan, sebab itu saya tidak mengizinkan halaman saya ini untuk berkempen. Saudara Hamid, tolak aja BN ke Putrajaya. Tinggi maksudnya tu Saudara Hamid, tolak aja. Undi, pangkah, dacing. Pulang bagi saya memang saya mengakui saya adalah orang UMNO. Tapi walaupun manapun saya memberi kebebasan untuk mereka memilih siapa yang mereka nak pilih. Ini negara demokrasi. Cuma jangan sampai bergaduh. Jangan kita caci-mencaci. Jangan kita saling fitnah-memfitnah. Nanti besok tak larat nak bayar duit. Yang untungnya lawyer. Ini Tok Sidang. Saya tengok sekarang ni Tok Sidang, lawyer laku benar. Lepas orang saman. Lepas saman. Oi, bayarannya bukan sikit Tok Sidang. Kalaulah anak saya 3-4 orang jadi lawyer, bulan-bulan. Besar bayarannya tu sekarang ni. Dulu lawyer ni dalam suasana lepas Covid ni menong fikir, ada ke rezeki lagi? Ada ke kerja? Ada ke nak saman? Hari ni orang politik saman menyaman. Kabarnya Datuk Zahid pun nak menyaman dah ni. Macam mana Ustaz Norman? Cuma tu saya lihat gini, pesanan kepada adik-adik anak muda.
Dia parlimen ni ada 4 penjuru. Ya. 3 tu saya rasa orang Bagan Datuk pun tak kenal. Sebab satu datang dari Melaka, satu datang daripada Kuala Lumpur, duduk Putrajaya, satu datang daripada Johor tu. Ya. Saya rasa orang dari Johor, Melaka dan Kuala Lumpur, dia tak tahu jalan Tebuk Panglima. Kami lalu dah tadi. Yang tadi tu, pusing-pusing. Jadi bagaimana untuk seseorang yang tidak kenal Bagan Datuk, orang yang tidak ada hati dia di Bagan Datuk, tidak boleh merasai hati nurani orang Bagan Datuk, dia nak memimpin orang Bagan Datuk. Bahasa kasar dia. Datuk Zahid ni, uri dia ditanam di sini Bagan Datuk. Uri yang orang dari Johor, yang lambang kunci, tak tahu ditanam kat mana. Mungkin di Johor. Yang duduk Melaka tu, uri dia, tak tahu tanam di mana. Jadi maksud dia, mudahnya apa-apa pun pilihlah orang daripada tempatan yang kenal hati budi orang sini. Sungai mana nak melempar, parit mana yang perlu dikorek. Jadi orang kenal mak bapak susu galuh dia. Itu pandangan saya lah kepada orang muda tu. Terima kasih Ustaz. Ustaz Norman ni dia orang agama. Dia cerita lahir kat mana, beranak kata orang, kata orang Perak, beranak di mana? Beranak di Perak ni, urinya tanam di Perak lah. Kalau lahirnya di Putrajaya, urinya tanam di Putrajaya lah. Kalau Melaka, maksudnya saya bahawa apakah mereka yang menawarkan diri untuk kita terima untuk menawarkan khidmat di Bagan Datuk ni, faham, mengerti apa masalah yang dialami oleh warga Bagan Datuk. Apakah mereka tahu budaya Bagan Datuk? Jangan main-main. Orang Bagan Datuk lain je. Kita tak tahu, kita cuma tak mahu diri tu. Ya. Ketika kempen 14 hari mereka datang ni macam-macam. Bagi orang Bagan Datuk gaduh sama sendiri. Ya. Akhirnya lepas kempen ni pilihan raya, mereka balik tempat mereka masing-masing. Kita sama kita di kampung ni gaduh sama sendiri. Ketika pilihan raya, ini yang kita tak mahu. Ini bukan hanya di Bagan Datuk, saya mengharapkan teman-teman yang tinggal di semua kawasan. Sebab saya tengok ada 10 yang bertanya, 10 penjuru, 5 penjuru, 4 penjuru. Mereka datang kalau sekadar untuk menjanjikan soal perjuangan, kalau mereka sekadar untuk membawa ni perubahan, itu tak ada masalah. Tetapi yang kita tak mahu, mereka melakukan caci mencaci. Orang ni kata ini, orang ni kata begini. Akhirnya yang paling penting adalah pengikut. Jadi pengikut lah kali kalau Kelantan kita bergocok. Pengundi sama pengundi, pengikut sama pengikut bergaduh. Tapi orang yang berkempen, orang yang bertanding dah tak ada. Kalau dia menang, mudah-mudahan dia akan kekal tinggal di sini. Ada tempat di mana mereka berkempen. Tapi kalau di kawasan mereka kalah, dia tak datang dah. Contoh dia kata, jadi misal katalah bertanding di Ipoh misalnya, ataupun di Bagan Batu sampai 10 orang. Apakah 9 orang itu akan kekal tinggal di Batu? Jadi ini gambaran yang saya lihat saudara, keadaannya bagaimana suasana kempen mengempin di seluruh negara. Cuma pesan saya satu saja. Jangan kita sama-sama kita berbalah, jangan kita sama kita bergaduh, jangan kita menggambarkan suasana yang tidak harmonis. Kita harus santun menyantun antara satu sama lain. Soal perbezaan politik biasa. Is normal. Tak gitu ini ya, sedap. Ya, saya. Boleh sudah bagi pandangan sikit sebagai orang lama lah. Pada saya, Ya. kita sebagai pengundi, Ya. hak mengundi. Ya, ya. Jadi bila hak mengundi, dia sepatutnya menentukan, menilaikan yang mana buruk, yang mana baik, Ya. yang mana intan, yang mana mata. Ya. Jangan kita dengarkan cakap-cakap depa ni, depa tu orang luar. Ya. Kan, orang luar. Calon tu 3 tu semua orang luar tu. Ya. Dia tentulah rakyat-rakyat atau orang kampung ni kita tak kenal siapa dia. Ya. Kan? Lepas tu bila dilantik dia, so dia calon kalau misalnya menang lah, berlaku macam kerja wakil-wakil rakyat yang lain tu, tinggal kawasan-kawasan lain. Jadi apa tu, penduduk-penduduk tu tercari-cari lah pada siapa aku nak mengadu pada aku. Depa tak ada di situ. Ya. Jadi saya bercadang kepada pengundi-pengundi ni, pilihlah yang kita suka selama ini, kan. Masa di sininya kita suka Datuk Zahid, kan, Datuk Sarulnya, lepas tu bintang tu Heri apa ni Khairudin.
Jadi kita pilih tu. Jangan kita berubah-ubah nak pilih dengar cakap orang ni cakap nak ini kan. Dia betul orang luar. Sidang. Malam semalam ada seorang calon, dia mengatakan Datuk saya dah lama jadi wakil rakyat di Bakar Datuk ni tak bawa sembarang pembangunan pun. Macam mana? Betul tu? Tak betul itu tak betul. Tak Itu betul. saya boleh komen. Tak betul. Saya boleh komen tu. Boleh. Kalau ikutlah yang ditaklimatkan oleh pegawai daerah, sebenarnya dah lulus di Bakar Datuk ni 3.4 bilion tu. Mak, oi, besarnya tu. Lulusnya bukan lulus orang kata peringkat kata kerja. Lulus bukan kerja pusat. Ya. Campur lulus di peringkat kerja negeri. 3 bilion tu apa tu? Mengandung apa tu? Yang pertama, kita daerah baru, daerah yang ke-12 tu sekarang. Yang ke-12. Jadi bila daerah baru ni, serba-serbi dulu kita semua ke Tuan Insen. Tuan Insen Tanah. Tak, saya nak beri penjelasan pada pelayan-pelayan saya. Untuk teman-teman yang tinggal di Ipoh, yang berada di Johor, yang berada di Pulau Pinang, yang berada di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, Bakar Datuk ini tahun lalu, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas telah pun diisytiharkan sebagai satu daerah baru. Sebelum ini Bakar Datuk ini ditakbir pentadbiran daerahnya oleh Teluk Intan. Urusan kalau nak buat pasport pergi ke Teluk Intan. Urusan pindah tanah, milik tanah, Teluk Intan. Urusan cukai tanah, Teluk Intan. Segala urusan yang bersabit dengan kerajaan dia di Teluk Intan ditakbirnya. Tapi selepas Bakar Datuk ini diisytiharkan satu daerah baru, nama pun dah tukar. Dulu Datuk, sekarang ni Datuk. Dan diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin datang sendiri takbir. Jadi selepas itu maka datanglah pembaharuan. Artinya pembangunan yang akan dicurahkan. Sebab saya serius juga. Wakil Tok Sidang Gabor 34 bilion tu besar tu. Bukan sikit-sikit tu duit tu, kan? Tapi dia seolah-olah macam mana kita kerajaan dulu membangunkan Shah Alam selepas wilayah persekutuan dikeluarkan daripada negeri Selangor. Jadi itu peruntukan yang betul besar, buat masjid, buat macam-macam lah. Begitu jugalah di Bakar Datuk. Silakan lagi, teruskan. Yang pertama, bila daerah ni kita kenal dia pejabat tanah dan daerah. Jadi tengok span 3 tu pejabat tanah dan daerah sementara daerah Bakar Datuk. Yang sebenarnya ada satu tapak cadangan pejabat daerah Bakar Datuk tu dekat Beting Merah Basah tu. Itu sejarah tu. Sejarah keluarga keturunan Duli Yang Mulia Sultan Perak kita. Beting Beras Basah saudara. Ini untuk orang yang di luar negeri Perak. Ini Beting Beras Basah ini di situlah mengikut sejarahnya bahawa tersadainya bahtera dua putera raja ini yang akhirnya terpaksa disorong oleh menggunakan kuasa ajaib jin katanya, ditolak ke berjalan berlayar di Sungai Perak sampailah ke Bukit Candan. Jadi itu sejarahnya, metosnya saudara. Bagaimanapun antara syarat apabila tuanku mau ditabalkan, dia paling tidak pun pertabalan pertama Sultan Perak dia mesti cecahkan kakinya di air di Beting Beras Basah. Beting Beras Basah ni adalah kawasan bukan pulau saudara. Mungkin kawasan pasir itu dah airnya cetek. Jadi bawa bot begitu, bawa tuanku mesti mencecahkan kakinya. Jadi retinya di situlah akan dibangunkan apa dia tadi? Situ tapak tu macam-macam ada tu. Keseluruhan kawasan tu dipanggil Bagan Datuk Water City. Bandar air Bagan Datuk. Sini panggil Bandar Air Bagan Datuk lah. Itu sudah bandar air dan ayak. Jadi di situ tu adalah komponen. Yang pertama, segala bentuk pejabat yang bersifat daerah. Tadi apa tu? Pejabat tanah dan daerah. Satu. Tak ada dah. Satu yang ada sementara tu pakai lain saudara. Ibu pejabat polis daerah Bakar Datuk. Masa kerajaan sebelum tumpang dulu, dah award 8 juta untuk kerja tanah. Saya perkataan orang Perak ni sedap, seronok dengar. Dia bila tumbang tu dia panggil tumpuk. Tumpuk lu kerajaan dulu kerja dek lema. Itu cerita dia. Bila dah jatuh kerajaan tu, kerja tanah ni dia kira mungkin represent saya cakap jauh pula, minta maaf lah. Boleh. Tak ada masalah. Saya tak kerti. West Mangan yang saya tahu. Jadi,
8 juta tu mungkin dikira tak sampai 20% dari keseluruhan pembangunan balai polis. Arahan Kementerian Kewangan batal. Bagi semua projek yang tidak mendesak, tak kritikal, bagus bunyi tu. Macam corodek ya. Ini yang kata corodek buahnya ni. Dia faham-faham lah. Jadi dia pun batalkan. Jangan mancarut. Buahnya. Buahnya. Okey. Kan, orang jatuh kena kepala tumpuk. Jadi IPD ni saya ingat dalam sekitar 200 juta mungkin saya silap satu IPD lah. Saya buat ibu pejabat daerah polis. Kenapa perlu polis? Kita daerah baru, perlulah. Kan? Jadi batal. Oh, ya saudara, rupanya Datuk Lokman Adam dah datang sini dah bagi pencerahan dah. Dah. Saya buat pendek-pendek je lah. Sebab Datuk Lokman Adam dia belum merupakan mantan pegawai di Kementerian Kewangan. Dia tahu banyak cerita. Tapi ada beberapa perkara yang dia tak tahu. Mungkinlah. Yang saya rasa saya lebih tahu. Sebab kebetulan benda ni kita tanya dengan Datuk Zahid. Contoh satu, dalam pada dibatalkan Jambatan Bagan Datuk, Ibu Pejabat Polis Bagan Datuk, kita heran, kenapa Malaysia Bagan Datuk ni elok tegak je? Tak ada delay, tak ada apa, jalan lancar je. Lancar lah. Lancar je. Rupanya Datuk Seri Zahid Amidi pada masa itu telah mohon kepada Menteri Luar Bandar masa itu, bekas WLB lah, yang Sabah tu, betul nama Sabah? Menteri Sabah tu? Safi Abdal. Dan memohon surat kepada KSU lulus. Peruntukan itu telah turun ke Mara. Ingat tak siapa menteri zaman 22 bulan ni? Rasanya bukan UMNO lah. Kan? Dan inilah rasanya sejarah juga. Tapi pernah ada rasanya menteri yang bukan Melayu menjaga luar bandar ni. Kita bukan resis. Dia jaga elok tak apa. Tapi Mara ni lepas. Sebab dah ke peringkat agensi. Laksanalah terus. Sedangkan Jambatan Bagan Datuk ni lah setelah saya nak dalam setahun setengah lah batal. Itu pun ya Allah, nasib bela JKR ni buat depa tengok kerja bawah haya. Dah 20% lah sebab kita Datuk Zahid dah kaji dengan apa Jawatankuasa Pemandangan Bagan Datuk. Macam mana ngidupkan tempat yang mati ni. Tempat ni kira dah tumpuk, dah mati lah. Dah tumpuk. Sebenarnya kita tengok peta Bagan Datuk ni ujung. Lepas tu Sungai Perak. Ke tengah sikit Sungai Tiang laut. Jadi mesti disambungkan barulah maju. Cuma ni Tok Sidang, saya nak tanya, kenapa sungai dia mengalir ke mengalir lah orang dia. Kalau orang Perak mengata ngalir, nak sampai ke lautan luas tu, airnya keruh. Kenapa tak jernih Dia bersambung daripada sungai tu, sungai tu yang buatkan air tu keruh sampai dia menyambung ke terus ke laut lah. Itu orang kata tu, kalau sungai itu keruh di hilir, maka keruhlah di hulu. Jadi saudara, jangan kita keruhkan suasana negara kita ini. Kalau kita keruhkan suasananya, rakyat yang menghina kita. Tak gitu kan? Jadi bahasa orang Melayu kita cantik ni. Tok Sidang. Tok Sidang buat kerja apa di sini? Dah pencet, kerja-kerja biasa je lah. Dulu. Memang di kampung lah. Memang tahu benar-benar lah. Tahu benar lah. Semua orang kampung Tok Sidang kenal lah ya. Kenal lah. Ini touch by the hand lah. Cuma saya nak tanya Ustaz, ni minta maaf Ustaz, nak tanya je. Kena orang mengatakan Zahid Amidi ni tak jaga orang Bagan Datuk. Maklum saya lah, dalam kempen sekarang ni, sejauh mana benarnya? Pada saya lah. Pada sayanya, dia yang terbaik lah. Setakat ini dia yang terbaik. Tapi kerana kemungkinan masa dia berada berjawatan tu kuranglah sikit ke kampungnya. Dia orang dah duduk datang kan. Tapi ada bawah-bawah dia tu yang menyambungkan cerita-cerita tu kepada dia. Tak ada mengatakan dia tak turun, tak ada lah kan. Tapi dia ada turun bulan sekali ke bulan 2 kali dia mesti turun. Maknanya dia bukan lepas tangan kepada orang kampung. Dia akan mendekati orang kampung. Supaya macam Datuk Sarung gitu juga. Dia akan mendekati orang kampung. Itu masalah sebab ada sebarang masalah akan berhubung dengan pegawai dia kan. 2-3 orang ada pegawai dia. Itu yang perantaranya. Itu yang kita tahulah. Saya sebab orang mengatakan, maklum saya terus terang saya katakan bahawa nasibnya ini Datuk Seri Zahid Amidi ni kerana dia sebagai Presiden UMNO. Kalau dia bukan Presiden UMNO, dia tak kena tekan lah. Jadi Presiden UMNO ni memang orang serang habis-habisan lah.
ini musim pilihan raya ni. Kalau orang terperangkap dengan pelbagai andaian persepsi, rosaklah kita. Sebab dia presiden. Macam juga orang UMNO dia serang juga presiden Pakatan Rakyat lah, presiden tu presiden. Sama aja ceritanya. Cuma yang selalu saya katakan, elakkan kita menabur fitnah. Awal-awal tadi. Tak gitu. Ya, Ini apa betul. apa perasaan orang Bangga Datuk ni kalau bos demo ataupun apa ini pemimpin mereka dikeji, dikata macam-macam. Apa perasaannya? Perasaan kecewa lah. Pasal Kecewa. bagi mereka yang sudah merasai kan, hematnya hasil pada perkhidmatan Datuk Seri ni selama ini. Kecewa lah. Benda tu tidak 100% yang katakan benda tu tak betul kan. Benda tu baik kan, benda baik. Tak ada yang tak ada yang tak betul. Sikit-sikit tu biasalah. Nak memuaskan hati rakyat. Mana kita boleh dapat memuaskan semua hati rakyat. Kan? Melalui ada pendapat dan lain ada cara dia. Kan? Jadi takkan dapat. Dia perasaan sebagai orang Bangga Datuk apa rasanya ya? Apa rasanya? Bila dari Bangga Datuk, anak Bangga Datuk yang mencapai kejayaan sampai jadi bukan jawatan penting, bukan jawatan pelik saja, jawatan paling besar, iaitu Presiden UMNO. Presiden UMNO. Oh, ini bukan kecil-kecil. Di mana ahli UMNO 4.2 juta. Dalam sistem demokrasi, artinya 4.2 juta orang Melayu berlindung di bawah Datuk Seri Zahid Hamidi. Soalnya waktu bertanding itu dia menang 70% ke 4. Itu soal lain. Tapi prinsip demokrasi, apabila dia majoriti memilih beliau sebagai presiden, maka beliau memayungi 42 juta ahli UMNO. Sebagai warga UMNO tentulah mereka kecewa, tapi saya tak tahu apa pula perasaan orang Bangga Datuk. Di mana anak Bangga Datuk yang mencapai kejayaan sebegitu tinggi, yang dihormati di peringkat satu negara kita, berlindung sebagai presiden UMNO, tiba-tiba dicaci hina, difitnah itu dan ini. Apa perasaan orang Bangga Datuk? Ni tanya direct terus saudara. Marah dan kecewa. Oh, saya dengar marah dan kecewa. Jadi saya pelayar-pelayar, saya mintalah sebagai seorang insan, saya ni insan kerdil saja saudara. Sabah malam saya beri pencerahan. Saya minta kalau boleh elakkanlah anda mengecewakan. Kalau mungkin ada pemimpin daripada kawasan anda, mungkin daripada Pahat ke, mungkin daripada Ceruk Tok Kun ke, mungkin daripada ini Pematang Pauh ke. Kalau kita caci hina orang Pematang Pauh juga tentu akan kecewa. Jadi begitu juga saya yakin bagi anak-anak di Bangga Datuk, apa salah mereka bila pemimpin mereka dikeji, dihina. Soal perbicaraan di mahkamah, kita biarkanlah mahkamah menentukan. Dan itu pun kita tengok kes UKSB Harta Kirana sudah pun dilepaskan oleh mahkamah, tak ada apa pun, tidak menggunakan kuasa politik, campur tangan, tak ada. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri dia mengatakan bahawa dia tidak, orang Perak kata tak lapor lah ya, tak lapor nak jadi Perdana Menteri selagi kes dah diselesaikan. Jadi jangan pula kita buat tomahan sebegitu. Saya selalu berkatakan kalau Datuk Zahid nak menggunakan kedudukan dia pilihan raya kali ini semata-mata untuk melepaskan diri, kononnya seandainya UMNO Barisan Nasional menang sebagai teraju negara berada di Putrajaya, maka Datuk Seri Zahid Hamidi akan menggunakan kuasa politik menekan untuk melepaskan diri daripada tindakan mahkamah. Saya kata tak logik. Kerana saya nak bagi tahu sekali lagi, waktu berlakunya langkah Sheraton, apabila gagalnya kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Dr. Mahathir, langkah Sheraton itu berlaku, tuntutan Presiden UMNO dia nak supaya mesti diadakan pilihan raya. Itu tuntutan dia. Dia bukan nak ambil kuasa, tidak. Sedangkan waktu itu UMNO mempunyai 79 kursi parlimen. Kalau nak kuasa lah waktu itu, tak gitu ini tu siap. Okey. Bila digunding, istana kata gundinglah jangan ada pilihan raya, maka bagi pada Tan Sri Muhyiddin dengan berlapang dada. Parti yang diwakili oleh Tan Sri Muhyiddin dengan ada 6 kursi saja, 6 kursi parlimen pun tak ada masalah. Cuma dia menuntut kepada Tan Sri Muhyiddin mesti diadakan pilihan raya umum dalam tempoh 6 bulan kerana mahu dipulangkan balik kuasa itu pada rakyat. Dah kau gagal, maka pulangkan balik pada kuasa rakyat. Itu pun degil. Bila dah degil, nampak gayanya berlaku rangka darurat lah, itu ini dan sebagainya, maka ahli-ahli Parlimen UMNO tarik sokongan. Waktu itu seandainya orang bernama Zahid Hamidi, presiden saya, presiden UMNO, dia nak kuasa, dia boleh ambil jawatan Perdana Menteri kalau untuk melepaskan diri dia. Tak ada. Dia meneruskan usaha dia nak membersihkan diri dia di mahkamah. Okey, Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri.
Sebab itu dia berpesan pada Datuk Ismail Sabri dalam perhimpunan Agung UMNO. You jaga kerajaan, saya jaga parti. Itu keadaannya. Jadi kalau mereka menuduh bahawa pilihan raya ini diadakan dengan segera kerana nak menyelamatkan Zaid Hamidi sebagai orang yang dituduh di mahkamah, bagi saya tak ada logik. Kita nak bercakap biarlah logika. Cuma saya minta tolong jangan serang peribadi. Sebab anda akan mengecewakan warga Bagan Datuk. Itu yang saya selalu mengatakan. Tak itu ini apa tu Syah. Betul. Jadi dalam keadaan begini kita melihat berpolitik lah. Macam mana Ustaz Norman? Jadi saya merasakan nak berpolitiklah secara matang. Kita sebab ni kerajaan yang telah penujuk, kita dah merdeka dah 60 tahun lebih. Hampir 70 tahun, dah 70 tahun lebih. Dah mencapai kemerdekaan, negara aman damai. Jangan kita corakkan negara kita ini dengan titik-titik hitam. Sesuatu yang perlu dijamin untuk anak cucu masa depan kita. Jangan kerana politik maka kita berbalah sama kita, saudara. Ya. Isunya ni tu. Ya. Setakat ni kerajaan yang menggunakan kuasanya untuk menggugurkan pendakwaan terhadap orang-orang ini ialah kerajaan Pakatan Harapan. Jadi janganlah sekarang yang menuduh katakan Datuk Zaid nak guna kuasa untuk gugurkan dia juga orang mereka. Seolah-olah dia buat ke atas mereka, tapi kesalahan tu dia nak letak pula pada UMNO. Maksud dia dah main apa? Ponda-gundi. Ponda-gundi ni. Jadi soalan mereka tak salah, orang lain masalah. Mahal mereka buat. Itulah Saudara Abdul Hamid dia kata, bukan degil tapi tenging. Orang Perak Abdul Hamid ni cakap tengin, seronok juga saya ya. Saya juga tengok apa kata Skyrock. Saya minta saudara nak berkelagah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya izinkan, tak ada masalah, tapi jangan beri gelar